Bahrul Mazi jilid 6 muka surat 157. Muka surat 157. Kita masuk masalah, dia kata keluar dari Mina ke Arafah, di mana berhenti mendirikan khemah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Al-Muhalla, telah berkata ashab kita disunatkan apabila keluar daripada Mina pergi ke Arafah dan sampai ke tempat yang bernama Namirah, iaitu bumi yang masyhur dekat dengan Arafah, maka ialah antara tepi tanah haram dan tepi tanah Arafah. Apabila sampai ke tempat yang bernama Namirah itu, maka sunatlah mendirikan khemah di situ oleh imam dan orang-orang yang ada baginya khemah. Kerana menurut perbuatan Nabi SAW, tuan-tuan, bila kita pergi ke sana, lah ni dekat Namirah ni ada satu masjid, dia panggil Masjid Namirah. Masjid Namirah. Dulu Nabi SAW, dia apabila sampai ke tempat yang bernama Namirah ni, di situ tempat Nabi pasang kemah. Masjid Namirah ni lah ni, kalau kita duduk sana nak pergi pun tak boleh dah, ramai orang. Masjid Namirah tu penuh dengan manusia, bukan kata nak masuk dalam masjid, nak pergi rapat ke masjid tu pun tak boleh, ramai. Tapi kalau nak ambil sunnah Nabi SAW, Nabi SAW, dia bila sampai di tempat yang bernama Namirah, di situlah tempat Nabi duduk. Kata ashab kita, dan jangan masuk Arafah melainkan pada waktu wukuf, yakni kemudian daripada gelincir matahari dan kemudian daripada sembahyang Zuhur dan Asar yang dijamakkan keduanya. Itu dia. Dia kata kat kita, dia kata kita daripada Arafah mai Muzdalifah. Muzdalifah nak masuk mai ke Mina. Dia beritahu dekat kita, kita nak pergi ke Padang Arafah ni. Daripada Mina kita nak pergi ke Padang Arafah tu, dia kata tak sah masuk lagi ke Padang Arafah tu, melainkan setelah kita sembahyang Zuhur, baru kita masuk ke bumi Arafah. Dia kata. Dan ada pun barang yang dikerjakan oleh kebanyakan orang masa ni, iaitu apabila datang dari Mina langsung masuk ke bumi Arafah sebelum waktu wukuf. Kita lah ni daripada Mekah, kita terus pergi masuk Arafah, dan kita masuk Arafah ni memang belum masuk waktu wukuf lagi, kita bertolak malam lagi dah. Esok 9 Zulhijjah, malam ni kita dah bertolak pergi dah ke Arafah. Dia kata maka kebanyakan orang hari ni, dia kata bila nak pergi wukuf di Arafah, mereka nanti pergi sebelum masuk waktu wukuf, daripada dah, maka iaitu salah. Dia kata dan bid'ah, dan membuang sunnah Nabi SAW. Tu dia kata macam tu. Dia kata hak tu pergi masuk awal ke Arafah ni, dia kata ni kerja salah, ni kerja bid'ah, pasal Nabi tak buat lagu tu. Dia kata Nabi SAW, dia nanti pi daripada Mina, daripada Mekah pi ke Mina, duduk di Mina dulu 8 hari bulan. Kemudian esok bertolak daripada Mina, pi berhenti di Namirah pula. Berhenti di Namirah, di Namirah tu semayang dulu, semayang Zuhur dengan Asar, jamak takdim. Lepas habis semayang, baru Nabi masuk ke bumi Arafah. Bila masuk ke Arafah tu, masuk memang masuk dah masa wukuf dah. Itu sunnah, dia kata. Orang hari ni, dia kata dah, orang hari ni belum masuk waktu wukuf, dia ada di Arafah dah. Kita lah, kita hari ni. Tapi dia keras sikit lah. Dia kata maka iaitu salah dan bid'ah. Dia kata bunyi tu kasar. Bunyi tu kasar. Lah tak boleh sebut yang ni. Lah kalau dia sebut hak tu bid'ah, orang marah langsung lah. Kan, bila sebut hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, orang duk buat lama, marah langsung lah. Tapi ulama-ulama besar ni macam Syekh Idris Al-Marbawi apa semua, kadang-kadang tengok bunyi tu kasar lah. Dia kata maka, dia kata perbuatan masuk ke Arafah sebelum masuk waktu wukuf, iaitu salah dan bid'ah, dan membuang sunnah Nabi SAW. Dia kata begitu.
Maka yang betulnya dia kata berhenti lebih dulu di tempat yang bernama Namirah. Berhenti di Namirah dulu sehinggalah gelincang matahari sampai masuk waktu zuhur. Mandi pula mereka itu di situ kerana wukuf, mandi sunat wukuf. Maka apabila sudah gelincang matahari, pergilah imam dan orang-orang ke masjid yang dinamakan Masjid Ibrahim alaihissalam. Berkhutbah imam di dalamnya sebelum sembahyang zuhur akan 2 khutbah. Terangkan di dalam khutbah itu tentang kaifiat dan cara nak wukuf dan syarat-syarat wukuf dan adab-adab wukuf. Itu dia. Tu cara dia kata. Masa khutbah sebelum sembahyang zuhur ni, masa khutbah tu, isi khutbah tu terang apa patut kita buat bila kita duduk ada di padang Arafah masa wukuf sekali. Apa patut kita buat? Terang sekali dia kata. Dan apa nak buat masa bertolak daripada Arafah ke Muzdalifah. Sekali lagi daripada kita dah selesai wukuf di Arafah, kita nak main Muzdalifah. Apa pula kita nak buat dalam perjalanan nak main? Dan lain daripada itu, daripada kerja-kerja haji yang akan dikerjakannya. Dan memecut akan mereka itu di dalam khutbah atas membanyakkan berdoa, banyak tahlil dan lainnya daripada zikir-zikir dan talbiyah dan tempat wukuf. Isi kandungan khutbah tu yang tu dia kata. Bagi tahu dekat orang yang nak buat haji ni, bagi tahu kata saat lagi kita akan pergi ke bumi Arafah. Di sana kita akan wukuf. Apa kita nak buat masa kita wukuf? Bagi tahu lagi sekali. Habis bagi tahu semua selesai sembahyang zuhur, lepas tu baru bertolak pergi ke bumi Arafah. Itu sepatutnya dibuat seperti mana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tuan-tuan pergi Mekah tengok apa duk jadi. Apa duk jadi masa dia Arafah ni. Dia pekat pecah sembang lah, ya Allah. Kemah mana pun 1001 tajuk dah ada. Hak ni cerita pasal saham, hak tepi balik tu cerita politik, hak tepi balik sana cerita bergaduh dengan Arab, tepi balik sana cerita makan tak sedap. Macam tu cerita dalam kemah di padang Arafah ni. Dia tak ada macam mana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal last punya peringatan tak ada. Pakai ingat hak khusus haji, hak putih 5 sebelum bulan Ramadan ni aja. Lupa dah. Lah khusus haji pakai putih 5 habis dah. Lepas ni dah nak masuk puasa. Lepas habis puasa tak apa hari kira nak angkat beg nak pergi Mekah. Lupa dah. Hak khusus haji ni lupa dah. Pergi sana dia buat cerita baru dia. Manusia tuan-tuan, yang kata manusia ni la yakhlu minal khata' wan nisyan. Tak pernah sunyi daripada buat silap, daripada terlupa. Maka perlu dia kata apa dia? Ni dah ada nak masuk bumi Arafah tu, sebelum masuk tu lagi sekali lagi bagi peringatan. Saat lagi kita akan masuk Arafah. Kita akan wukuf di sana. Tuan-tuan, kita nak bagi ingat, wukuf mestilah diisi dengan benda-benda ni. Bagi tahu dalam khutbah ni. Habis bagi khutbah tu sembahyang Zuhur, lepas sembahyang Zuhur bertolak pergi ke Arafah. Jadi dia duk ingat lagi. Dia masuk pergi, dia tak buat benda-benda kabur. Maka itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dah. Tapi nak buat susahlah. Pasal apa? Kita ramai. Malaysia saja 25,000. 25,000 dengan nak kelola, nak bergerak pergi dengan dia jadi kalut. Pula lagi bukan negeri kita, negeri orang. Kita nak pergi duk atok jemaah haji, nak himpun satu tempat, nak bagi tak boleh. Pasti kita kena ikut arahan pihak berkuasa dia. Inilah kekangan-kekangan, masalah-masalah yang ada di sana yang menyebabkan tak boleh buat macam mana yang Nabi suruh buat betul-betul ini. Tak boleh buat. Begitu. Maka kata Imam Asy-Syafi'i dan Al-Ashab, sunat apabila selesai imam daripada 2 khutbah itu, turun imam semayang dengan orang-orang akan semayang Zuhur, kemudian semayang Asar dengan dijamakkan sebagaimana tersebut dalam masalah yang lepas. Habis khutbah baru turun semayang Zuhur. Ataupun sembahyang Zuhur dengan Asar buat jamak taqdim bagi orang-orang yang musafir. Begitu. Masalah dia kata wukuf di Arafah itu mana waktu dia? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Al-Muhazzab, apabila selesai orang-orang haji itu daripada sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar seperti dalam masalah tadi, maka sunat pergi mereka itu dengan segera ke tempat wukuf. Habis-habis sembahyang tu terus pergi masuk Arafah untuk wukuf. Maka segera itu ialah sunat dengan ijma' ulama. Cepat-cepat pi itu sunat.
Pasal apa? Pasal Nabi pun sebaik-baik selesai sembahyang, Nabi terus bertolak ke Arafah. Begitu. Maka waktu wukuf ialah barang yang antara gelincang matahari hari Arafah sampailah terbit fajar hari yang menyembelih, yakni hari raya. Inilah ia yang mazhabnya dan telah menas atas dia oleh Imam Asy-Syafi'i dan telah memutus dengan dia oleh jumhurul ashab. Dia kata itu masa wukuf, dia mula daripada masuk waktu lohong sampailah subuh pagi esok. Itu tempoh masa wukuf. Kita kalau ada di Arafah, mana-mana waktu daripada waktu yang sebut tadi, start daripada masuk waktu lohong sampailah terbit fajar subuh esok, kita ada di sana mana-mana waktu, walaupun 1 second ada di atas bumi Arafah, maka sah wukuf kita. Masalah dia kata wukuf di Arafah itu atas kadar mana lamanya dituntut oleh syarak. Nak kena ada berapa lama di atas bumi Arafah ni. Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, telah berkata Syafi'i dan Al-Ashab, maka barang siapa mendapat wukuf di Arafah itu di dalam lahzah yang sedikit daripada waktu yang tersebut itu, padahal ia daripada ahli wukuf, nescaya sah wukufnya dan mendapat ia akan haji itu. Kita ada walaupun 1 lahzah, 1 second, 1 ketika, saat aja, lintas aja, sah wukuf kita. Begitu. Dan barang siapa luput akan dia oleh masa yang tersebut itu, nescaya luput akan dia oleh haji. Itu dia. Kalau dia tak dampi dalam tempoh masa daripada masuk waktu lohong 9 hari bulan Zulhijjah sampailah subuh pagi esok, dia tak ada nak pi dalam tempoh masa tu, maka tidak ada haji bagi dia tahun tu. Nabi kata al-hajju al-arafah, haji itu ialah Arafah, penting berada di bumi Arafah. Baik, bermula yang afdalnya ia wukuf daripada waktu selesai daripada sembahyang zuhur dan asar yang dijamakkan tadi sehingga masuk matahari. Yang cantiknya, yang afdalnya, dia kata dia ada di sana daripada masuk lohong sampailah esok, sampai terbenam matahari. Dia kata tempoh masa tu mudah ada sana, itu paling cantik bagi ada lama masa di sana. Kemudian berangkat dia mengiringi maghrib itu pergi ke Muzdalifah, lepas tu baru bertolak. Maka jikalau wukuf ia kemudian daripada gelincang matahari, kemudian meninggalkan dia akan Arafah dahulu daripada masuk matahari, nescaya hajinya itu sah dengan tiada khilaf, tak ada masalah, pasal dia dah dapat dah masa untuk wukuf. Kemudian jika kembali dia masuk ke Arafah padahal matahari belum masuk, maka tiadalah atasnya dam, dan jika tiada kembali dia hingga terbit fajar, nescaya kena dam. Bermula qaul yang asahnya dam itu sunat sahaja, dia kata. Dia dah keluar dah daripada Arafah, terlupa, tinggal apa patah balik, tak ada apa-apa, sah haji dia, tidak jadi masalah. Kemudian bawah tu dia duk cerita benda yang sama. Tonton buka muka surat 160, muka sebelah, muka surat 160 bawah sekali. Saya kena langkah-langkah ni, dia duk ulang banyak benda yang sama. Muka surat 160 bawah sekali. Masalah dia kata wukuf dan kewajipannya dan sunat-sunatnya tu banyak mana ia. Nak tengok ni apa benda yang mesti kita buat, apa benda yang sunat kita buat di Arafah. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarah Al-Muhazzab, bermula kewajipan wukuf dan syaratnya ada 2 perkara. Hak wajibnya dalam wukuf ni 2, dia kata. Yang pertama, keadaan wukuf itu di bumi Arafah dan di dalam waktu wukuf seperti yang tersebut dalam masalah tadi. Itu syarat yang pertama. Kita mesti ada di atas bumi Arafah, tak boleh duduk luar daripada Arafah. Tuan-tuan, kita baca bulan lepas ke 2 bulan lepas ke, kita baca cerita sekumpulan orang-orang Quraisy yang mulia-mulia ni. Dia tak mau pergi duduk, dia tak mau pergi wukuf sama dengan orang ramai di Arafah. Dia duduk di satu tempat yang luar daripada bumi Arafah, tapi dia kata dia wukuf. Nabi SAW marah dekat puak-puak ni kerana mereka ni angkuh sombong, berasa mereka tak layak duduk dengan orang ramai semua, mereka pilih nak duduk asing. Nabi SAW marah pada orang yang macam ni. Wukuf mesti ada di atas bumi Arafah, itu satu. Yang kedua, keadaan orang yang wukuf itu ahli bagi ibadat. Ahli bagi ibadat maksudnya dia cukup syarat-syarat mukallaf dan sebagainya, cukup. Satu. Yang ketiga, dia kata dan adapun segala sunat dan adabnya, maka ia itu banyak. Hak ni sunat, dia kata sunat banyaklah. Yang pertama, dia kata hendaklah dia mandi di tempat yang bernama Namirah dengan niat mandi wukuf, mandi sunat wukuf. Yang ni sunat.
Jadi macam kita ni, kita mandi sunat di Mekah. Mandi siap-siap, mandi sunat wukuf, lepas tu baru bertolak pergi ke Arafah. Maka jikalah ia daripada mandi, apa tu? Tengok nombor 2 tu. Yang pertama tu dia nak abang kata mandi sunat wukuf sebelum kita pergi wukuf. Yang kedua, jangan ia masuk bumi Arafah melainkan kemudian daripada sembahyang Zuhur dan Asar. Ini kita tak boleh buat lah. Dia kata tak boleh masuk bumi Arafah tu melainkan setelah kita sembahyang Zuhur dulu baru masuk. Tak boleh lah, sebab kita pergi malam sebelum tu lagi dah, kita dah pergi di sana. Yang ketiga, dia kata 2 khutbah dan jamak antara 2 sembahyang. Yang ni kalau pergi dengan package dia panti buat. Kalau pergi dengan package tabung haji travel ke, pergi dengan asari murni ke apa ke, semua package dia panti buat khutbah. 2 khutbah kemudian baru diikuti dengan sembahyang Zuhur ni. Yang keempat, segerakan wukuf mengiringi sembahyang. Bila habis sembahyang Zuhur tu terus masuk ke bumi Arafah untuk wukuf. Tak ada buang masa dah. Itu sunat. Yang kelima, keadaannya tidak puasa. Sama ada ia puasa ataupun tidak. Kalau kita orang yang tak pergi Mekah ni, 9 hari bulan tu dia panggil hari Tasu'ah. Hari 9 Zulhijjah tu sunat. Bagi kita yang tak buat haji ni sunat puasa. Tapi bagi orang yang duk ada di sana duk buat haji, dia tak disunatkan puasa. Dan sama ada ia lemah dengan dia ataupun tidak, kerana bahawasanya berbuka puasa tu lebih menolong baginya atas berdoa. Kalau dia kata tak apa, saya nak puasa juga sebab saya kuat pun tak disunatkan puasa. Begitu. Yang keenam, dia kata keadaannya suci, kerana bahawasanya ialah yang lebih akmalnya. Sebaik-baiknya dalam tempoh masa duduk di padang Arafah tu, kita dalam keadaan suci. Ada yang semayang suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Cantik kalau kita boleh jaga yang semayang di sana. Maka jikalau wukuf ia dengan berhadas, ataupun dalam keadaan junub, ataupun dalam keadaan haid, ataupun dalam keadaan nifas, ataupun atasnya najis, ataupun keadaan terbuka aurat, nescaya sah wukufnya. Cumanya tak apa baik kan, kalau bolehnya biar kita dalam keadaan suci bersih, hadas kecil hadas besar bersih. Itu keadaan paling baik. Kalau lah orang perempuan dalam keadaan haid, sah juga wukuf. Wukuf tak mesti dalam keadaan suci bersih semua sekali. Yang ketujuh, sunat wukuf dia dengan menghadap kiblat. Kalau boleh, bila sampai padang Arafah tu, tengok arah kiblat belah mana. Duduk di kemah padang Arafah tu, duduk bagi arah kita ni menghadap arah ke kiblat. Itu sunat. 8, dia kata biar keadaannya itu wukuf dengan hadir hati, lagi kosong ia daripada sekalian kerja yang membimbangkan daripada doa, dan sayogia mendahulukan menyelesaikan sekalian kerja sebelum gelincang matahari. Dia kata bila dah masuk waktu wukuf tu, hati tak mau ingat apa dah. Tak mau dah duk ingat ni saat lagi bas nak main ambil pukul berapa ni, duk ingat bini kita duk kemah mana, dia ni macam mana, ayah ada tak nak minum. Tak mau. Masa wukuf tu dia kata hati kosong, ingat Allah aja. Tu yang paling cantik dia kata. Dan kosong ia pada zahirnya dan pada batinnya daripada sekalian pertalian, dan sayogia jauh dia pada tempat wukufnya daripada jalan-jalan jemaah yang datang, supaya tidak terkejut dengan sebab mereka itu. Dia kata tak usah duk pergi cari tempat-tempat yang nak bagi kita fikir. Kemah ni pergi duduk lorong orang duk lalu, bila tengok dia nak fikir. Tak. Kita memang begitu. Kita memang tu, kita duduk ni bukan dia duduk saja, duduk ni mula nak fikir. Tengok fikir, kebab apa amalan ni, fikir juga. Tengok kebab pun beralih, tengok balik ni fikir juga. Kolah, tengok kolah pun fikir. Tengok lampu gantung di masjid pun fikir. Dia kata masa wukuf tu usah pergi duduk di tempat yang boleh nak jadi kita ni banyak fikir. Contoh dia kata di sini, pergi duduk jalan orang duduk lalu, pergi balik fikir banyak lah. Bila duduk tentu, bila tengok orang ni lalu, dia ni awal lagu ni, fikir pula. Tengok pula saat turun main merajai lagu duduk berlari pula, dia ni lari berapa, dah hal apa, fikir lagi. Jadi kita ni jadi ghaflah. Dia kata jadi lalai dengan duk fikir benda bukan kerja kita. Kita kerja kita ni nak wukuf. Wukuf ni kosongkan hati, ingat aku duduk tang ni bumi nak buat ibadat aku dengan Allah aja. Ada jadi ghaflah ni nombor 1 sekali dengan bini lah.
Dia mau turun baik jadi orang tolak bitang tu tang ni bini kita lepas ke mana tak kira harap pelari lah balik ingat lagu tu. Dia ganggu orang ibadat ni, dia ganggu. Dia kata jadi benda-benda lagu ni tak sah bagi masuk dalam hati kita, tak sah bagi masuk dalam kepala kita. Dia kata. Yang ke-9 telah berkata ashab kita, sekiranya kesusahan atas seorang itu berwukuf dengan berjalan kaki, atau ada ia lemah dengan sebab berjalan itu daripada berdoa, ataupun ada ia daripada orang yang diikut orang dengan dia, dan berhajat orang akan nampak di mata orang, supaya dia memberi fatwa dan diikut orang akan dia, maka afdal baginya wukuf dengan menunggang, kerana telah sabit di dalam sahihain. Dia kata ni nak pi wukuf ni, dia kata kalau sekiranya kita ni jenis orang yang macam mana, jenis orang yang orang penting, kita ni VIP. VIP ni maksudnya very important person, penting dari segi orang nak rojok, orang nak tanya, orang nak tanya kita buat apa. Mutawif lah orang kata kalau di sana ni, kita ni mutawif. Orang hak ikut kita ni 20 orang, 25 orang, 30 orang, mereka ni tak arti apa. Mereka dia kira nak ikut kita je. Kalau kita bongkok, mereka bongkok. Kita lari, mereka lari. Kita pergi jamban, mereka nak masuk jamban. Kalau kita ni jenis orang macam tu, jenis mata semua nak tengok kita buat apa. Kalau kita jenis orang macam tu, elok naik kenderaan. Dia kata senang orang nampak kita pergi ke mana pun, orang nak ambil contoh. Begitu, dia kata. Kalau kita ni orang penting, dia kata benda ni sabit di dalam sahihaini, di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Pasal apa? Pasal cerita Nabi SAW, dia naik kenderaan. Pasal apa? Sahabat nak tengok dia, nak tengok Nabi. Bila Nabi pi di Padang Arafah buat apa, bila Nabi pi ke Jamrah Nabi buat apa. Orang tak tahu nak buat haji macam mana, nak kena tengok Nabi. Jadi kalau Nabi duduk sama rendah dengan orang tak nampak dia, jadi susah orang. Nabi elok naik kenderaan supaya senang orang nak pandu kepada Nabi, apa Nabi buat orang nak buat. Demikianlah halnya dengan hari ini. Kalau ada orang yang macam tu jadi orang rojokkan, maka dia boleh naik kenderaan, mudah orang nak ikut dia. Bahawasanya Nabi SAW wukuf dia dengan menunggang. Nabi masa wukuf, Nabi dalam keadaan duduk atas kenderaan, maka menunggang itu lebih afdal daripada meninggalkannya di dalam hal yang macam ni. Dia kata dalam hal yang macam ni eloklah kalau dia nak menunggang. Bawah tu pun dia cerita benda yang sama. Tuan-tuan tengok nombor 10. Sunat wukuf yang ke-10, dia kata loba dia atas wukuf itu di tempat wukuf Nabi SAW, dan iaitu di sisi batu-batu besar seperti yang tersebut di dalam masalah tadi. Dia kata wukuf ni yang paling cantik di tempat Nabi wukuf dulu. Nabi dia pergi wukuf di kawasan Sakhrat, kawasan ada batu-batu besar tu, itu tempat Nabi wukuf dulu. Siapa boleh pergi wukuf di situ cukup cantik. Pasal apa? Pasal itu tempat Nabi wukuf dulu. Dia kata tak boleh lah, 3 juta orang, 3 juta orang semua nak pergi duduk tempat Nabi duduk tu, besar mana aja. Jenuh lah. Kalau boleh, dia kata kalau boleh ambil hak paling baik. Macam kita pergi semayang masjid Madinah lah, Masjid Nabawi kan, kita bukan tak tahu Raudhah tu berapa punya bagus Raudhah tu, dengan hadis Nabi duk bagi tahu ni di antara member aku dengan apa ni ada Raudhah apa. Kita tahu, tapi nak pergi dapat tu susah. Kalau dapat memang rezeki kita. Tu aja cerita dia. Ada orang tunggu tak boleh masuk sampai ke sudah. Ada orang pi kali pertama pi boleh semayang elok, rezeki dia. Tak boleh cakap benda ni. Pandai cakap Arab pun kalau tak boleh juga lah. Dia bukan siapa pandai cakap Arab boleh dapat tempat tu. Dia bukan kira lagu tu. Dia kira Tuhan nak bagi, dia dapat. Tuhan tak mau bagi, kita takbir dah, dia main duduk depan kita, dia takbir sama. Kita nak kena baca Al-Baqarah pula, nak bagi dia rokok dulu, nak bagi apa. Kita tak boleh nak rokok, dia duduk depan kita. Tak ada habuan kita. Ini ceritanya. Jadi dia kata sama dengan wukuf. Kalau kita boleh pergi duduk tempat Nabi duduk masa Nabi wukuf tu paling cantik. Dia kata. Kata ashab kita, dan jika ada ia seorang yang menunggang, menjadi ia akan pandangan kenderaannya kepada Sakhrat. Kalau tak boleh nak pergi tempat Nabi wukuf tu, kalau kita duduk atas kenderaan, memadai duduk atas kenderaan tu, tengok aja tempat Nabi wukuf, cukup lah, saya kata. Kalau boleh pergi duduk macam tu, kalau tak boleh, tengok daripada atas kenderaan, tengok tentulah tempat Nabi wukuf dulu. Tapi kita nak pergi tak boleh, manusia terlampau ramai, cukuplah, dia kata kalau boleh cara tu.
Dan jika ia tidak menunggang, boleh ia berdiri atas sakrat ataupun di sisinya, sekira-kira boleh. Dan sekira-kira tidak ada yang menyakiti orang dan tiada ia kena sakiti. Dia kata kalau boleh, pi lah. Tapi kalau nak pi itu sampai nak kena sigung orang, nak kena rimbuk orang, tak sapi. Kan? Punya nak pi tu sampai duk rimbuk-rimbuk orang kerana nak pi ambil sunnah Nabi, wukuf tentu, kita buat benda haram, kita bagi sakit orang, tak salah. Macam tu. Baik, dia kata-kata ashab kita, jika uzur atasnya sampai kepadanya kerana bersesak-sesak. Zahmah lah, orang Saudi dia kata zahmah. Zahmah, ramai sangat. Ramai sangat orang nak pi, tak boleh. Dia kata nak pi ke tempat tu, uzur lah, memang tak boleh pi. Boleh ia dekat sekira-kira, boleh ia dekat sekira-kira bolehnya, maka inilah yang betulnya. Setakat mana boleh lah, dia kata pi lah. Adapun barang yang masyhur di sisi orang yang awam daripada mengambil berat ia dengan wukuf di atas Jabal Rahmah yang di tengah-tengah bumi Arafah itu, dan dikatakannya lebih baik wukuf daripada tempat lain daripada bumi Arafah, sampai menjadi waham kepada orang-orang jahil akan tiada sah wukuf melainkan padanya, maka iaitu salah yang terang-terang dan menyalahi bagi sunnah. Itu dia Jabal Rahmah. Dan bila kita pergi umrah, depan tiwak pi lah. Kita pergi umrah, mereka nanti bawa kita pergi satu tempat, nama dia Jabal Ar-Rahmah. Jabal Ar-Rahmah ni ada di kawasan Arafah. Itu bukan tempat Nabi wukuf. Dia cuma satu bukit yang terletak di kawasan Arafah. Dia bukan tempat Nabi wukuf. Tapi kita kebanyakan ni telah disalahfahamkan, telah diwahamkan, telah dijadi was-was. Duk habang kata tangtu macam satu spesial sangat duk ada dekat Jabal Rahmah ni. Tuan tahu Jabal Rahmah di atas tu dia ada satu batu pula tinggi panjang lagu tu. Bukan sikit jemaah haji Malaysia ni bila sampai situ naik semayang menghadap batu tu. Allahu akbar, dia kalut sungguhlah. Ya, tuan-tuan pergi tengok umrah, dalam rombongan baik kita tu nanti duduk lawan bertolak nak semayang tepi batu. Ada sebahagian dia tak tahu punca. Dia tengok orang pakai semayang tentu, dia pun teringat aku pun ada ayat semayang, Allahu akbar juga. Tak ada pasal. Tak ada satu pasal. Ni pula dia nak beritahu kat kita ni, Tok Syekh Idris Al-Marbawi ni dia nak beritahu kat kita, dia kata ada pun barang yang masyhur di sisi orang awam. Dia kata memang kebanyakan orang sebut Jabal Rahmah ni cukup-cukup punya dia berkenan. Dia nak semayang sunat juga di situ. Maka berebut-rebutlah depa ni. Dia kata perbuatan tu iaitu salah yang zahir. Dia kata tak betul, dia kata, dan menyalahi bagi sunnah. Tak ada pun Nabi suruh duduk semayang atas bukit tu. Tak ada. Dan tiada disebutkan oleh seorang daripada ulama yang mengatakan muktamad pada naik jabal itu ada fadilat yang tertentu. Dia kata tak ada seorang ulama yang kata ada satu fadilat tertentu bila semayang atas Jabal Rahmah. Tak ada pun. Tapi dia pakat berebut ragas naik dan sebagainya. Boleh semayang 2 rakaat, turun tu ambil gambar dengan unta tu. Kan? Lebih tengok. Bawah Jabal Rahmah tu ada Arab duk buat unta dia bubuh dengan aksesori, dengan spotlight, dengan bunga gantung. Unta tu pun kalau boleh bercakap, dia marah kat kawan tu. Semua gantung di muka dia dengan bunga malai dengan apa semua, turun atas belakang bubuh dengan kapet 3-4 lai dengan apa semua macam-macam. Kan? Pitanya ni nak naik unta, dia kata tengoklah kalau orang kurang murah sikit, kalau orang ramai dia tarik harga. Kan? Kalau murah asyarah, dia kata 10 riyal. Kita pun tanya asyarah nak pergi mana? Haulah. Dia kata ni pusing ni, satu kawasan ni 10 riyal. Kita pun bayar 10 riyal, naik dia tuntun pergi sekerat, dia hambat turun. Dia suruh turun 10 riyal, jalan kat dia lah. Kan? Ni ramai duk potong ni. Jalan dikit suruh turun. Kita nak marah pun nak cakap Arab tak arti. Mengapa kan semua kawali main bayang pula, kontu naik pula. Dia tuntun patah balik 10 riyal pula turun. Ambil gambar, balik tengok muka kita nak sopa dengan muka tu. Kan? Dia jadi macam tu. Ini cerita Jabal Rahmah. Jabal Rahmah punya cerita macam tu. Sebenarnya dia habang kat kita sini, dia kata sebenarnya tak ada apa. Dia kata Jabal Rahmah ni tidak ada satu fadilat pun disebut oleh Nabi ataupun ulama-ulama. Tak ada satu nas yang mengatakan ada spesial di situ. Tak ada, dia kata. Yang pekat duk berebut tu, dia kata bahkan padanya itu seperti hukum pada lain-lain tempat daripada bumi Arafah juga sama je.
Pitang mana pun bumi itu bumi Arafah, tak ada satu spesial dengan Jabal Ar-Rahmah ni, melainkan tempat wukuf Nabi SAW, maka sebetulnya ia tempat afdal wukuf daripada lainnya. Tempat hak Nabi wukuf tu memang spesial dia. Jabal Ar-Rahmah tidak ada spesial apa, dia kata begitu. Yang kesebelah dia kata sunat membanyakkan berdoa dan tahlil dan talbiyah dan istighfar dan tadarru' dan membaca Quran. Ini aktiviti kita semasa berada di padang Arafah. Ini yang patut kita buat. Nombor satu, dia kata doa bagi banyak. Bumi penuh keberkatan dan kita berada dalam saat yang penuh keberkatan. Doa bagi banyak. Apa juga doa yang kita teringat nak minta kat Tuhan masa tu, doa bagi banyak kali. Dan tahlil maksudnya la ilaha illallah, itu tahlil. Dan talbiyah, dia kata labbaik Allahumma labbaik, bagi banyak masa duduk di Arafah ni. Dan istighfar banyak, astaghfirullahalazim, istighfar banyak-banyak. Dan tadarru' dan juga biar hati kita ni tunduk rendah diri kepada Tuhan dan banyak membaca Quran. Maka inilah kerja hari ini, hari Arafah ni kerja dia, lain tak sabar, dia kata. Dan jangan taksirkan pada yang demikian itu. Jangan kita jadi lalai, jadi cuai daripada buat benda-benda ni. Selama ada di Arafah, buat yang ni, dia kata. Kerana ialah tuntutan haji dan kerja besarnya, maka seyogialah ambil berat kepadanya dan berhabis-habis usaha padanya. Dan membanyakkan zikir dan doa itu pada masa duduk dan berdiri, dan mengangkat tangan di dalam doa. Sunat bila duduk di situ banyakkan berdoa, selain daripada zikir dan sebagainya, banyakkan berdoa. Doa ni pula dia kata sunat angkat tangan. Ya, sunat angkat tangan. Dan jangan pula angkat tangan itu sampai lepas hapus kepala, dia kata. Itu dah terkeluar daripada sunnah. Doa sampai angkat hapus kepala tu, minta apa kata, ya Allah sampai orang pun nak takut tengok kita duk minta, kan. Dan jangan memberati sajak pada doa ni. Tak sahlah doa ni doa bunyi bersajak, bunyi itu rima apa tang hujung tu dia ada, kan, atau ayat bagi sedap dan sebagainya. Dia kata tak payahlah sampai macam tu. Maka tiada mengapa dengan doa yang bersajak apabila ada berhafaz, melainkan doa yang kita baca tu doa yang memang kita dah hafal dah. Dia bunyi, ada bunyi rima, hujung sedap dan sebagainya, tak apalah kalau dah hafal. Ataupun dikatakan dia dengan ketiadaan keberatan dan tiada fikir padanya, bahkan berlaku atas lidahnya, dan tiada diqasadkan berat tertibnya dan i'rabnya dan lain daripada itu pada barang yang memberi bimbang akan hati. Dia sedar pula, minta apa yang nak minta, tu aja dia kata. Tak usahlah duk fikir ni nak buka buku doa. Ada tuan-tuan yang bergantung di tengkok ni buku doa. Ya Allah, berjalan duk muawim macam ni buku. Duk tawang tu pun buku duk muawim macam ni, dia jebuh tali di tengkok ni, duk buka baca tu. Duk baca tu sampai bau pun lari pergi ke lain dah. Macam-macam dah lah. Tak sah duk haflah dengan benda-benda ni semua. Dia kata ingat apa kita nak minta kat Tuhan, ingat dalam hati. Minta apa yang kita berasa nak minta. Tak semestinya kita terikat dengan doa-doa yang tertentu. Tak mesti. Pasal apa? Bila kita duk habis masa duk pegang buku duk baca, khusyuk dia lari. Dia jadi tumpuan kepada benda lain dah. Tak sah. Ingat apa kita nak minta dekat Tuhan, minta aja. Tuhan faham semua bahasa. Begitu aja dia kata. Dan sunat jangan meninggikan suara dengan membaca doa tu. Tak disuruh kita baca dengan deras-deras, dan makruh melampau-lampau pada angkat suara. Dan disunatkan membanyakkan tadarru' dan tazallul dan juga khudu' dan menzahirkan lemah dan fakir dan besar, dan biar sangat-sangat meminta pada doa itu. Masa minta ni biar kita rasa diri kita ni lah, kita hina diri kita, kita rendah diri kita dekat Allah Subhanahu wa taala. Berasa kita ni tak ada apalah kalau Tuhan tak tolong kita. Sunat hadirkan perasaan macam tu dalam hati, dan jangan i'tiqadkan lambat mustajab. Tak mau duk ingat pula ni aku doa ni ada Tuhan nak bagi ni, tak mau duk ingat macam tu. Bahkan biar ada kuat harap bagi mustajabnya. Biar ingat dalam hati ni aku duk minta ni, minta dekat Tuhan kaya, Tuhan yang boleh bagi apa saja. Ni aku duk minta ni di atas bumi yang penuh keberkatan. Ni aku duk minta ni pada saat yang sangat berkat. Ni aku minta ni memang cantik dah. Aku yakin Tuhan bagi kat aku doa ni. Mau ada keyakinan macam tu dalam berdoa. Dan disunatkan berulang-ulang tiap-tiap doa itu 3 kali. Dan dimulakan doa itu dengan tahmid dan tamjid bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu adab doa lah. Bila nak berdoa mula dengan
Alhamdulillahirabbil alamin, itu mesti. Dan tasbih dan selawat dan salam atas Nabi SAW, dan dikhatamkan dengan seumpama yang demikian itu. Habis doa pun tutup wassallallahu ala Muhammadin, tutup dengan selawat. Makanan, minuman, pakaian dan juga yang ditunggang dan lain daripada itu, daripada barang yang sertanya. Jaga. Kita duduk sana, kita nak banyak doa. Nak banyak doa, kena jaga. Tak mau ada pada diri kita ni benda-benda yang haram ataupun syubhat. Sebab benda-benda ni dia menghalang daripada Allah makbul doa kita. Kan? Hadis yang kita duk baca tentang orang musafir, hal keadaan rambut kusuk masai, pakaian tak terurus, tiba-tiba wa yamuddu yadaihi ila sama, angkat tangan pergi ke langit, minta ya Rab, minta wahai Tuhan, dia minta macam-macam kat Tuhan. Tuhan kata sedangkan maq'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Ni macam mana dia ni makan pun benda haram, minum pun benda haram, pakaian pun beli dengan duit haram dan sebagainya. Fa anna yustajabulah. Tuhan kata macam mana aku nak makbul doa orang yang macam ni? Kita dah pergi sana dah, bumi tu memang bumi mustajab doa, tapi kita ada masalah. Kita pergi tu pun duit tak cantik. Kita pergi pakaian kita pun beli dengan duit risuah dan sebagainya. Kita pergi banyak masalah dengan kita. Jadi tempat tu tempat cantik, kita tak cantik, doa Tuhan tak terima. Itu maksud dia. Dan ini sekaliannya adab bagi sekalian doa. Dan hendaklah sudahkan doanya dengan amin. Dan hendaklah membanyakkan daripada tasbih dan tahlil dan takbir. Dan seumpama daripada sekalian zikir. Dia kata. Kemudian bawah tu, buka sebelah tu dah. Buka muka surat. Itu dia ulang kita baca dah banyak kali dulu ni. Cerita tentang sembahyang jamak, semua dia ulang balik. Buka muka surat 173. Muka surat 173. Kitab ni dia mengulang, dia ulang benda yang sama. Kita terus muka surat 173. Bab, dia kata ma jaa fi ramyi yaumin nahri duhan. Ini kita baca. Iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang menyebutkan melontak Jamratul Aqabah pada hari nahar. Lontak itu pada waktu duha. Ayat ni kita baca. Ketahuilah saudaraku, tersebut dalam kitab-kitab fiqh akan masanya yang sayugia melontak Jamratul Aqabah. Ini melontak Jamratul Aqabah. Tuan-tuan, kita daripada Mekah, kita pergi Arafah. Selesai kita wukuf di Arafah, kita bertolak daripada Arafah mai ke Muzdalifah. Kita kena duduk di Muzdalifah sampai tengah malam. Lepas tengah malam kita bertolak ke Mina. Bila kita sampai di Mina, benda yang kita nak buat mula sekali di Mina ialah melontak di Jamratul Aqabah. Cuba kita tengok apa cerita ni. Dia kata maka di sini ada dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi waktu melontak Jamratul Aqabah, iaitu waktu duha. Waktu duha maksudnya lepas sembahyang subuh, lepas matahari naik qadar segala. Itu masa melontak Jamratul Aqabah. Kata hadis dia an Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yarmi yawman nahri duhan wa amma ba'da dhalik fa ba'da zawali syams. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat rapat dengan dia. Nama dia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Katanya adalah Nabi SAW melontar dia akan Jamratul Aqabah pada hari nahar, hari raya haji lah, 10 Zulhijjah. Yang aku bersama mengerjakan haji dengan Nabi ialah pada waktu duha. Dia kata Nabi, masa Nabi buat haji dulu, bila sampai di Mina, letak-letak barang apa semua, tunggu sampai lepas sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tunggu sampai masuk waktu duha. Masa tu baru Nabi pergi melontak Jamratul Aqabah. Jabir bin Abdullah kata, aku buat haji sama dengan Nabi. Nabi melontak Jamratul Aqabah bila masuk waktu duha. Dia kata macam tu. Dan ada pun melontak yang kemudian daripada itu, maka waktunya ialah kemudian daripada gelincang matahari. Dan lain daripada melontak Jamratul Aqabah. Maksudnya melontak di ketiga-tiga jamrah pada ketiga-tiga hari. Hak tu buat lepas lohor. Melontak Jamratul Aqabah waktu duha, pagi 10 hari bulan.
Esok tu 11, 12, 13 masa melontak lepas lohong. Dia punya masa melontak dia macam tu. Untuk Jamratul Aqabah melontak pada waktu duha. Untuk hari 11, 12 dan 13 melontak lepas lohong. Macam tu dia kata. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan bermula amal atas ini hadis di sisi kebanyakan ahli ilmi, bahawasanya tidak melontak kemudian daripada hari nahar itu, melainkan kemudian daripada gelincang matahari. Tuan-tuan tengok, 2 kali dah dia ulang. Tak lagi kita nanti jumpa penyakit ni. Ni penyakit ni kita nak jumpa sekali lagi. Ni pun dia dah ulang 2 kali dah. Dia kata tidak ada melontar lain daripada hari 10 Zulhijjah ni, lain daripada hari itu tidak ada lontaran melainkan selepas Zuhur. Dia kata. Dia dah sebut 2 kali. Tak lagi dia nanti main satu tajuk khusus pasal itu. Lepas tu kita nanti tanya diri kita. Kita hari itu melontar lepas subuh ke lepas Zuhur? Hari yang ketiga. Hari kita nanti tengok masalah dia. Baik. Dia kata apa? Masalah dia kata kerja-kerja yang disyarakkan bagi orang-orang haji pada hari nahar, kemudian daripada sampainya ke Mina itu apa dia? Kita daripada tempat wukuf di Padang Arafah, kita main Muzdalifah. Duduk di Muzdalifah sampai tengah malam. Lepas tengah malam kita bertolak main ke Mina. Bila kita sampai di Mina ni, apa kita nak buat di Mina? Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Al-Muhazzab, bahawasanya amal-amal yang disyarakkan bagi orang haji pada hari nahar, yang ni kemudian daripada sampai dia ke Mina, daripada Muzdalifah itu ialah 4 benda. 4 benda kita nak buat bila kita sampai di Mina. Sampai-sampai itu ada 4 benda yang kita nak kena clear masa tu juga. Dia kata yang pertama, melontak Jamratul Aqabah. Itu umur 1. Yang kedua, menyembelih hadiah. Sembelih. Kita dah bincang pada 2 bulan lepas cerita tempat sembelihan. Yang ketiga, dia kata bercukong ataupun berbunting. Biasanya lepas kita melontak Jamratul Aqabah, kita akan cukong. Yang keempat, tawaf ifadah, yakni tawaf turun kembali dari Arafah. Ini 4 benda dia kata. Maka tertib macam ni sunat, tiada wajib dia. Tak mesti kita ikut tu, mula melontak Jamratul Aqabah, lepas tu sembelih, lepas tu bercukong, lepas tu tawaf rukun, tak mesti. Kita boleh hak mana dulu, hak mana kemudian. Dia kata. Tapi kalau ikut hak ni, itu sunat. Dia kata. Maka jikalau tawaf ia sebelum melontak, ataupun menyembelih ia di dalam waktu menyembelih, tapi dahulu daripada melontak, nescaya harus ia. Ini kes yang kita bincang banyak kali dah. Dia daripada Arafah main Muzdalifah. Lepas tengah malam, baih itu bertolak nak main Mina. Tiba-tiba jalan nak masuk ke Mina, polis tahan tak bagi masuk, dia suruh pergi ke lain. Driver baih itu steering, pergi sampai di Mekah. Bila sampai di Mekah, dia hamba orang habis pakat turun habis. Turun di Mekah. Kita nak pergi Mina, dia pergi hantar kita di Mekah. Dah sampai di Mekah, kita pergi tawaf dulu. Boleh ke tak boleh? Dia kata boleh. Maka tawaf dulu sebelum daripada melontak di Jamratul Aqabah itu harus ia. Tak jadi salah. Dia kata. Dan tiada fidyah atasnya. Tak kena denda apa-apa. Dah sampai di Mekah, tawaf dulu. Buat mana ada depan mata dulu. Tawaf dulu. Dia kata. Tetapi luput akan dia oleh fadilah. Yang tu tak apa bagus, dia kata. Hak cantiknya daripada Arafah main Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita masuk ke Mina. Bila sampai di Mina, sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh tunggu matahari qadar segala, pergi melontak Jamratul Aqabah. Lepas melontak Jamratul Aqabah, cukup. Lepas cukup apa semua sah lepas selesai, kita nak pergi ke Mekah, nak buat tawaf rukun, pergilah. Itu cantik. Kalau kita nak buat sebaliknya, kita pergi tawaf dulu. Tidak jadi satu kesalahan. Cumanya kurang baik. Dia kata. Begitu. Dan jikalau bercukup ia sebelum melontak dan sebelum tawaf, maka padanya 2 qaul. Pertamanya, lazim akan dia oleh fidyah atas qaul yang mazhab. Dan yang keduanya, qaul yang sahih. Tiada lazim akan dia oleh fidyah. Dia kata. Kalau sekiranya dia sampai, dia cukup dulu. Lepas cukup sekali lagi baru dia melontak. Boleh tak boleh? Ada 2 pendapat. Pendapat yang sahih, dia kata boleh, tidak jadi kesalahan. Tapi pendapat yang mazhab, di sisi mazhab Syafi'i, dia kata apa? Dia kata melontak dulu, lepas tu baru cukup.
Kalau sekiranya kita cukup dulu baru melontar, dia kata kena fidyah. Dia kata begitu. Jadi nak bagi cantiknya macam ni tuan-tuan, melontar dulu. Lepas melontar cukup. Jadi kita tak jadi hidup serabut, duk ingat dalam perut, tak jadi macam tu. Masalah melontar Jamratul Aqabah itu wajib atau sunat? Dia kata. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Syarhul Muhadzab, bermula melontar Jamratul Aqabah itu wajib dengan tiada khilaf. Melontar Jamratul Aqabah pagi 10 hari bulan dengan 7 biji anak batu itu wajib. Dia kata. Dan bukannya ia rukun, tetapi dia bukan rukun. Maknanya kalau kita tak buat, kita boleh tampung dengan dam. Itu maksud dia. Dan jikalau meninggal akan dia oleh seseorang hingga luput akan dia oleh waktunya, nescaya sah hajinya dan lazim akan dia dam. Haji sah kalau kita tak buat, tapi kena bayar dah. Begitu. Masalah melontar Jamratul Aqabah itu manakah waktunya? Ni yang kata melontar pagi 10 hari bulan ni, bila betul-betul waktu untuk nak melontar? Kata Imam Nawawi, bermula waktu melontar Jamratul Aqabah, maka berkata Asy-Syafi'i dan ashab, sunat bahawa sampai sekalian orang haji itu akan Mina kemudian daripada terbit matahari. Dia kata nak cantiknya kita sampai di Mina tu selepas terbit matahari. Dan melontar mereka itu akan Jamratul Aqabah kemudian daripada naik matahari qadar segala. Maka jikalau melontar mereka itu dahulu daripada waktu ni, yakni lepas sembahyang subuh dia pergi melontar terus. Dia tak tunggu dah matahari segala. Dia habis sembahyang subuh dia pergi melontar terus. Apa jadi kat dia ni? Nescaya harus ia dengan syarat bahawa ada ia kemudian daripada pertengahan malam nahar dan kemudian daripada wukuf. Boleh, tak jadi masalah apa. Kita daripada Arafah main Muzdalifah. Sampai Muzdalifah tunggu sampai lepas tengah malam, bertolak main ke Mina. Sampai di Mina sebelum subuh. Sampai di Mina sebelum subuh, masuk dalam kemah, letak beg dan sebagainya, tunggu dengar orang bang, masuk waktu subuh, sembahyang subuh. Lepas sembahyang subuh tu kita tak tunggu dah matahari segala. Lepas sembahyang subuh kita turun pergi melontar terus. Boleh tak boleh? Boleh. Dia kata tidak jadi masalah. Dan jikalau mentakhir mereka itu akan dia daripada waktu yang tersebut itu, nescaya harus dia. Kalau dia tak kalut buat lepas subuh, dia tak kalut tunggu sampai matahari segala, dia duk buat balik, tunggu sampai petang saat ni baru dia pergi melontar. Macam tabung haji duk buat tu. Tabung haji dia tak bagi. Jemaah haji pergi duk turun, masa orang duk berebut ramai-ramai dia tak bagi. Dia tahan dulu, duduk di kemah semua, jangan siapa duk bantah, dia kata. Tunggu situ, tunggu petang saat ni. Petang dah clear dah lah, orang duk berebut buat pagi ni. Petang dah clear baru dia suruh keluar. Boleh tak boleh kita tunggu sampai petang? Boleh. Dia kata tidak jadi salah. Begitu. Dan jadi ia tunai sehingga akhir siang hari nahar itu dengan tiada khilaf. Tak jadi masalah, dia kata. Dan adakah ia berpanjangan waktu itu sehingga terbit fajar pada malam itu, yang ia di dalamnya padanya dua wajah. Yang masyhurnya, yang lebih asahnya, tiada berpanjangan dia. Eloknya melontar sebelum malam, dia kata. Pergi melontar Jamratul Aqabah. Jangan duk tunggu sampai pagi esok. Sebelum malam, dikelir bang, melontar Jamratul Aqabah 7 biji anak batu pada 10 Zulhijjah. Dibuat sebelum menjelang maghrib. Itu yang paling cantik. Lepas tu dia sambung yang tu juga, nak cerita pasal matahari naik segala tu. Tuan-tuan buka lagi muka surat 176. Muka surat 176. Bab, dia kata ma jaa annal jimar allati yurma biha mithlu hasal khadar. Iaitu bab yang datang bahawasanya jamrah-jamrah yang dilontarkan dia itu dengan anak batu, seumpama anak batu yang boleh dipetik dengan anak jari, yakni anak batu kecil. Ni dia cerita batu yang kita nak guna untuk melontar tu. Batu tu batu yang macam mana? Dia kata guna batu mithlu hasal khadar. Batu hasa, kecil-kecil besar kacang kuda tu. Guna batu kecil-kecil macam tu. Kenapa dia tak pakai batu besar tuan-tuan? Oh, dia takut singgah kepala kawan lain di depan tu. Kenanya tu syahid. Jangan-jangan duk bawa batu jalan kereta api pergi. Kan ni kutip daripada sini lagi dah, bawa pergi berbondong bawa pergi, bawa keluar sebiji-sebiji kena belah. Tak mau macam tu. Kan? Dia kata yang tu mubarak. Pasal batu tu kok mana pun dia singgah kepala orang. Kan? Bukan semua orang pandai duk melontar ni kan? Nyanyak. Kan macam kita sebut banyak kali dah. Rangka payung pun dia limbang. Segagal kata batu kan. Pasal orang duk habang kat dia. Kata ni,
Jumrah yang 3 ni, ini adalah simbol syaitan. Dia tu ingat syaitan ni apa ada tangan balin Nabi. Balin selipar tak pala kena lembek gitu aja. Kan? Payung. Kan? Masa saya pergi buat haji dulu depan mata kita. Depan mata kita satu syekh Turki mana ke? Duk payung singgah belakang dia. Raw turun darah dia belakang. Allahu Akbar. Kata apalah ibadat seperti itu jadi macam tu kan. Bukan semua orang reti yang nak pergi buat haji ni. Malaysia ni tuan-tuan yang terbaik ni. Di antara negara-negara Islam hadap pergi ke Mekah buat haji ni, Malaysia ni yang terbaik. Sebelum pergi ada kursus, ada satu organisasi tabung haji, tolong atok, tolong buat kursus, tolong urus, tolong jaga kebajikan, jaga kita di sana ni yang terbaik di kalangan semua negara hadap-hadap ni. Yang terbaik. Hak lain ni pakai pi cempera gitu aja. Kita tengok jiran kita Indonesia sudah. Allahu Akbar. Ikutlah nak jadi macam mana tu. Ikut dia buat haji ni dia ikut dia aja. Dia pun kita tak tahu dia reti ke dia tak reti pun kita tak tahu. Ramai pula tu tak terurus, dia jadi cempera macam tu. Oh, tengok jemaah haji Malaysia ni elok sangatlah. Arab cukup pujilah. Saudi cukup puji jemaah haji Malaysia ni. Dari segi berpengetahuan, reti apa dia nak buat dan sebagainya, adalah sebahagian kecil yang kelengkabut ni. Tapi majoriti reti. Apa yang dia nak buat dia reti. Dia tahu apa adab yang dia kena jaga masa di sana, semua tu cukup cantiklah kita ni. Cuma nak berkemas aja. Nak berkemas sikit lagi je hak mana yang longgak-longgak ni, nak berkemas yang tu aja supaya lebih elok bila kita pergi buat haji. Tu aja. Tapi dengan kursus haji, dengan apa hak ada ni dah cantik dah banding dengan hak lain-lain. Begitu. Kita siap dengan buat oncang ni, nak buah batu nak kita nak lontang ni, siap buat oncang ni. Pesan dah di sini, bawa oncang. Buat tu tak ada. Dia pakai cekak lah tapak tangan lagu tu je, yang punggah sedih 7 buat lah. Dia kata kenanya ni setan pun tak ada lari, dia kata. Kalau sebiji setan boleh duk elak, dia kata. Dia pergi 7, dia jadi celau lah bila dia tak mengaji ni, dia jadi celau macam tu. Baik, ni dia nak beritahu kat kita batu yang kita nak guna, nak punggai ni. Dia kata, ketahuilah saudaraku, melontak jamrah yang 3 itu disunatkan dengan anak batu sebesar buah kacang kuda. Dia kata, kecil lah kacang kuda, kan? Ataupun terkecil sedikit daripada jari kelingking. Dia nak abang saiz batu sang kacang kuda, ataupun kalau nak besar pun kecil sikit pada jari kelingking lah. Kecil lah, makna dia kecil. Bermula dalil yang menunjukkan atas suruh yang demikian ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Jabir radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jimar bimithli hasal khazal. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat rapat dengan Nabi, iaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, telah aku lihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam melontak dia akan jamrah yang 3. Di Jabir cerita, aku tengok Nabi melontak di 3 jamrah. Jamratul Ula, Jamratul Wusta, Jamratul Aqabah. Jabir kata, aku tengok Nabi lontak di 3 tempat ni. Seumpama besar anak batu yang boleh dipetik dengan anak jari. Batu yang Nabi guna ni batu kecil-kecil, boleh petik dengan anak jari, batu kecil. Begitu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Sulaiman bin Amru bin Al-Ahwas daripada ibunya, iaitu Ummi Jundub Al-Azdiyah, dan Ibni Abbas, dan Al-Fadl bin Abbas, dan juga Abdurrahman bin Osman At-Tamimi, dan Abdurrahman bin Muaz. Dan katanya lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Dan ialah yang telah memilih akan dia oleh ahlul ilmi, bahawa adalah jamrah yang dilontarkan dia itu dengan anak batu. Seumpama anak batu sebesar boleh dipetik dengan anak jari. Dia kata masalah melontak jamrah dengan anak batu sebesar mana. Diulang yang tu juga. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sunat melontak jamrah itu dengan anak batu sebesar seumpama anak batu yang boleh dipetik dengan jari. Maka ini tiada khilaf padanya. Kata ashab kita, bermula anak batu yang kira-kira dapat dipetik anak jari itu ialah sebesar kurang sikit daripada anak jari kelingking, pada panjangnya dan pada lebarnya kecil. Dan ia sekadar besar kacang kuda. Dan kata Qil, sebesar biji korma. Kalau habis-habis besar pun besar biji korma. Jangan besar sangat.
Kata ashab kita, maka jika melontak seseorang dengan anak batu lebih kecil daripada yang demikian itu, ataupun lebih besar daripada itu, nescaya makruh ia akan sebagai karahatan dia. Kecil sangat pun tak mau juga. Pasal apa? Syaitan tak sakit. Kan? Lagu Nabi kata tu cantik dah. Tak sadu kecil sangat, tak sadu besar sangat. Kau besar sangat, bukan syaitan sakit, orang pun nanti tumpang sakit. Jadi ambil lagu Nabi kata. Dia kata, dan memadai akan dia dengan ittifaq sahabat. Tapi sah. Walaupun guna hak besar sikit ke kecil sikit ke, sah lontaran itu. Walaupun itu korang baik. Kerana ada nama lontak dengan batu. Yang penting hak dia lontak tu batu. Sah. Dia kata begitu. Masalah melontak Jamratul Aqabah tu, apa kata mazhab ulama? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, pada mazhab ulama, pada melontak Jamratul Aqabah itu sungguh telah kami sebutkan wajib ia pada mazhab kita dan bukan rukun. Dan dengan dialah berkata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan Daud. Dan kata Al-Abdari, dan telah berkata Abdul Malik dan Al-Majishur. Daripada ashab Malik, ialah rukun. Ada pendapat Maliki, mazhab Maliki, dia kata rukun. Melontak Jamratul Aqabah ni dia kata rukun. Mazhab Syafi'i dia kata wajib haji. Bermula dalil kita ialah qiyas atas melontak hari-hari tasyrik. Masalah melontak Jamratul Aqabah tu manakah masa yang afdal? Kata Imam Nawawi, bermula mazhab kita harus melontak Jamratul Aqabah tu kemudian daripada pertengahan malam nahar. Lepas bertolak daripada Muzdalifah tu, kalau kita sampai, katalah sampai pukul 2, pukul 3 pagi, pergi melontak pun sah dah masa tu. Sah dah dia kata. Dan yang afdal memperbuatnya kemudian daripada naik matahari kadar segala. Maka dengan dialah berkata Atha dan Ahmad, dan ialah mazhab Rasul. Sampai sudah macam tu juga. Tuan-tuan tengok bawah tu, bab ma jaa fi ramyi ba'da zawal syams. Yang ni yang kontroversi, yang ni. Yang jadi kontroversi yang ni. Dia kata ialah bab yang datang pada menyatakan melontak jamrah yang 3 kemudian daripada gelincir matahari. Yang kata melontak pada hari 11, 12 dan 13 di ketiga-tiga jamrah. Hari 11 Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Hari 12 Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Hari 13 Jamratul Ula, Wusta, Aqabah. Melontak pada 3-3 hari, pada ketiga-tiga jamrah ni dia kata mesti lepas daripada gelincir matahari, lepas zuhur. Bila masuk waktu zuhur baru masuk masa untuk melontak. Kata dia, ketahuilah saudaraku, bermula melontak jamrah yang 3 pada hari tasyrik itu telah disuruh akan dia oleh syarak. Bermula yang menunjukkan atas yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jimar idza zalat asy-syams. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi saudara Nabi, sangat alim daripada bangsa Quraisy, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sepupu Nabi. Kata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melontak dia akan jamrah yang 3 apabila gelincir matahari pada hari-hari tasyrik. Dia kata Nabi melontak pada hari 11, hari 12 dan hari 13 selepas masuk waktu zuhur. Itu Nabi buat. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan. Masalah, dia kata melontak jamrah yang 3 pada hari-hari tasyrik tu bagaimana aturannya? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam Majmu', maka hendaklah tinggal bermalam sekalian orang haji itu di Mina kerana nak melontak pada hari-hari tasyrik. Dan terhimpun sudah anak batu kerana melontak itu 70 biji anak batu. Dia kata kita masa ada di Mina tu, biar kita dah memang duk simpan 70 biji anak batu. Simpan dah, dia kata. 7 biji daripadanya kerana nak melontak Jamratul Aqabah pada hari 10 Zulhijjah. Yang tu 7 biji. Dan yang baki kerana melontak hari-hari tasyrik. Kan? Hari 10 Jamratul Aqabah saja 7. Hari 11 Jamratul Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7. 7 kali 3 21. Hari 12 Jamratul Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7, 21. Hari 13 Jamratul Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7, 21. 21 kali 3
Duk ada 63. 63 campur dengan 10 hari bulan pagi 7 biji, jadi 70. 70 mau sedia siap-siap, dia kata. Supaya tak jadi kelang kabut. Maka melontak ia pada tiap-tiap hari tasyrik itu akan jamrah yang 3. Tiap-tiap satu jamrah itu 7 anak batu. Sebagaimana kaifiat pada melontak Jamratul Aqabah. Sama macam melontak Jamratul Aqabah. Kita dah baca dah tajuk tu. Dia mesti dengan gaya melontak. Dia tak boleh dengan gaya main bowling. Tak boleh. Kan? Melontar dia mesti naik macam tu. Itu melontar. Ar-ramyu. Kalau macam tu, bowling dia panggil. Dia duduk balik naik macam tu. Yang tu dia tak panggil melontar. Tidak sah lontaran itu. Dia ada juga ambil kira yang syarat-syarat apa melontar apa semua ni. Baik, maka dihabiskan 21 biji anak batu. Sehari, hari 11 21 biji, hari 12 21 biji, hari 13 21 biji. Begitu. Kemudian bawah tu dia ceritalah cara melontar. Kita berjalan pergi sini, kita sahabat baca. Turun sampai bawah tu, masalah dia kata. Melontar jamrah yang 3 tu, manakah waktunya? Bila betul-betul masa untuk nak melontar di Jamratul Aqabah ni? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, tiada harus melontar pada sekalian hari tasyrik itu, melainkan kemudian daripada gelincir matahari. Dia kunci, banyak kali dia ulang sebut. Melontar jamrah pada hari-hari tasyrik ni, hari 11, 12, 13, mesti dia kata selepas gelincir matahari. Kan? Dan kekal waktunya sehingga ghurub matahari. Kita boleh melontar sampailah matahari jatuh. Dan padanya satu wajah yang masyhur, bahawasanya kekal ia sampai fajar hari yang kedua daripada malam itu. Masa melontar daripada gelincir matahari, dia kata sampai sebelum masuk waktu maghrib. Itu masa melontar di ketiga-tiga jamrah. Ada satu pendapat lagi kata boleh lagi sampai sebelum subuh pagi esok. Boleh lagi. Itu pendapat. Tapi cerita hak kata melontar mestilah selepas gelincir matahari, lepas masuk waktu zuhur. Satu pendapat saya. Dia buat main sini. Dan yang sahihnya pada barang yang lain daripada hari yang akhir, dia kata. Adapun hari yang akhir, maka luput masa melontar dengan masuk matahari dengan tiada khilaf. Hari 11 ada pendapat kata boleh sampai sebelum pagi esok boleh. Tengah malam dia melontar pun boleh. Hari 12 pun serupa, daripada masuk waktu lohor sebelum subuh hari esok ni boleh lagi nak melontar. Itu satu pendapat. Tapi hari 13 sebelum maghrib mesti kena clear melontar. Tak boleh dah lepas maghrib. Tidak ada pendapat yang kata boleh. Dia kata tiada khilaf tentang masa tamat tu. Dan begitu juga sekalian lontar, luput dia dengan masuk matahari hari yang ketiga daripada hari tasyrik, kerana luput zaman lontar. Dia kata habis di situ. Masalah melontar jamrah yang 3 itu dahulu daripada semayang zuhur ataupun selepas semayang zuhur. Nak melontar dulu kan, nak semayang zuhur dulu baru pergi melontar dah. Hak mana nak buat dulu, dia kata. Kata Imam Nawawi, telah berkata ashab kita, dan disunatkan apabila gelincir matahari mendahulukan dia akan lontar jamrah yang 3 atas semayang zuhur. Pergi melontar dulu, masuk aja waktu zuhur, pergi melontar dulu, lepas melontar baru semayang zuhur. Itu sunat, dia kata. Kemudian kembali ia, maka sembahyang zuhur. Dah lepas selesai melontar baru pergi sembahyang zuhur. Itu yang sunat. Begitu. Telah menas atasnya oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan telah muwafaqah atasnya oleh Al-Ashab. Imam Syafi'i kata macam tu, melontar dulu, lepas tu baru sembahyang zuhur, dia kata. Tapi kalau kita nak sembahyang zuhur dulu baru melontar, tidak salah. Begitu. Masalah melontar jamrah yang 3 itu adakah disyaratkan berbilangan? Maksudnya boleh tak boleh kita lempang ikut suka. Kita nak buh 10 misalnya, kita tak mau ikut 7. Dia kata Jamratul Ula 7, Wusta 7, Aqabah 7. Kita kata tak, aku nak buh 10 pada muka syaitan. Kita kata boleh tak boleh, kita tak mau patuh kepada peraturan 777 tu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, berbilangan itu disyaratkan pada melontar. Syarat dia 7. Begitu. Maka maulah melontar pada tiap-tiap hari 21 biji anak batu. Jangan duk pergi buat lebih. Begitu. Pada tiap-tiap satu jumrah 7 anak batu. Dan hendaklah ada tiap-tiap sebiji anak batu tu sekali lempang sahaja. Itu dia. Dia kata.
Masalah, lontak jamrah yang 3 itu disyaratkan tertibkah? Adakah kita mesti tertib? 1, 1, 1 sampai 7? Ataupun boleh 7 sekali? Ataupun melontak ni mesti tertib? Ula, wusta, aqabah. Tak boleh nak buat patah balik ke, ambil tengah dulu ke apa? Adakah mesti tertib ataupun tak mesti tertib? Kata Imam Nawawi, disyaratkan tertib antara segala jamrah itu. Maka hendaklah dimulai dengan jamratul ula 7 biji. Kemudian jamratul wusta 7 biji. Kemudian jamratul aqabah 7 biji. Dan tiada khilaf ulama pada syarat itu. Mesti ikut dia punya susunan dia. Maka jikalau tertinggal seorang sebiji batu daripada jamrah yang pertama, dia baru 6 aja jamrah mula tu, ataupun jahil dia, ataupun kes yang kedua dia pun tak tahu, maka tiada ingat dia di mana satu yang tertinggal. Dia spare 21 biji anak batu, memang dia bilang 21 biji. Dah lempak dah, ada sebiji lagi dalam bungkus dia ni. Dia pun tak tahu ni sebiji ni hak mana yang dia miss, jamratul ula ke yang dia terlempak 6 saja, atau hak mana satu ni. Tapi ada satu yang dia lempak tak cukup 7. Ini kes dia kata. Nescaya dijadikan akan dia daripada yang pertama. Kalau sekiranya dia ingat, ni berasa nombor 1 tadi ni aku duk wah-wah 6 ke 7, 6 ke 7, maka dia kira nombor 1. Dia pi bagi cukup 7. Gitu. Maka lazim akan dia melontak kepadanya sebiji anak batu. Pi balik hak ula no, lempak sebiji anak batu. Kemudian melontak dia akan 2 jamrah lagi itu supaya gugur fardu dengan yakin. Lepas dia dah melontak jamratul ula 1, hak jamratul wusta dengan aqabah pun dia kena buh satu juga. Pasal apa? Pasal dia tak pasti hak mana satu. Tapi nak pergi tambah satu tu mesti ikut tertib juga. Tuan faham? Cara-cara macam ni. Dia pergi melontak, dia bawa 21 biji anak batu. Dia dah melontak jamratul ula, jamratul wusta, jamratul aqabah. Tengok-tengok ada lebih sebiji. Tengok-tengok ada lebih sebiji. Dia kata hak mana satu yang aku lontak 6 biji. Cara nak selesai dia macam mana? Dia kena cari 3 biji anak batu. Patah balik di jamratul ula, 1 lagi. Maknanya ada salah satu ni yang buat 6 kali aja, Allah nak bagi cukup 7. Tapi nak bagi cukup tak tahu hak mana satu. Maka dia kena pi jamratul ula sebiji dia lepas. Lepas tu jamratul wusta sebiji, jamratul aqabah sebiji. Maknanya 3 sekali dia tambah satu. Supaya kalau mana-mana satu yang tak cukup tadi, dia cover dengan benda ni. Boleh nampak tak? Begitu cerita dia. Baik, masalah dia kata melontak jamrah yang 3 itu disyaratkan mualat atau mualatkah juga? Adakah mesti berturut-turut? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Majmu', sayogia berturut melontak antara sekalian anak batu itu pada jamrah yang satu. Kena berturut-turut. Dan berturut-turut antara segala jamrah yang 3. Masa jamratul ula pun berturut-turut 7 biji. Lepas tu antara 3 jamrah tu pun lepas ula, wusta, lepas wusta, aqabah. Berturut-turut juga, dia kata. Maka ini mualah sunat jua. Bukannya ia syarat atas yang mazhab. Dan dengan dia memutus oleh kebanyakan ulama. Dan kata qil ia syarat. Ada pendapat kata syarat mesti berturut-turut. Ada pendapat kata tak syarat berturut-turut ni. Jadi maksud tak syarat apa? Lepas melontak jamratul ula, kalau dia nak pergi duduk minum ayam apa dulu semua tak apa. Tidak putus mualah, dia kata. Tapi ada pendapat kata kena mualat. Jadi kita ambil yang selamat, buat berturut-turut. Begitu. Satu lagi kita baca. Bab ma jaa fi ramyil jimar rakiban wa masyian. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan melontar jamrah yang 3 dengan menunggang dan berjalan kaki. Ketahuilah saudaraku, melontar jamrah itu ada kalanya sayogia dikerjakan dengan menunggang. Kita nak melontar tu boleh kalau nak menunggang. Ini zaman Nabi dululah. Dan ada kalanya sayogia dikerjakan dengan berjalan kaki. Dan ada waktu sunat berjalan kaki. Maka semuanya itu ada dikerjakan oleh Nabi SAW. Nabi biasa melontar naik kenderaan, Nabi biasa melontar berjalan kaki.
Maka hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, An Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ramal jamrah yauman nahri rakiban. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat alim, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melontar ia Jamratul Aqabah pada hari nahar dengan menunggang unta. Jamratul Aqabah pada pagi 10 Nabi melontar dalam keadaan duduk naik kenderaan. Kemudian bawah tu dia kata, katanya lagi, bermula hadis Ibni Abbas itu hadis yang hasan, dan bermula amal atas ini hadis di sisi setengah daripada ahli ilmi, dan telah memilih oleh setengah daripada mereka itu berjalan kaki pada melontar jamrah. Dan sesungguhnya diriwayatkan daripada Ibni Umar daripada Nabi SAW bahawasanya adalah ia berjalan kaki pada melontar jamrah. Cerita dia lagu ni ya tuan-tuan. Kesimpulan dia, Nabi buat haji, bila Nabi sampai di Mina tu, Nabi tunggu sampai matahari naik kadar segala. Nabi pergi melontar Jamratul Aqabah pada pagi 10 tu. Nabi melontar dalam keadaan naik kenderaan. Lepas tu Nabi duduk di Mina hari 11, hari 12, hari 13. Nabi melontar pada 3 hari ini dalam keadaan berjalan kaki. Jadi itu cerita dia. Maksudnya apa? Maksudnya masa melontar ni nak naik kenderaan pun boleh, nak jalan kaki pun boleh. Cumanya Nabi masa hak melontar Jamratul Aqabah pagi 10 tu Nabi naik kenderaan. Hak melontar 3 jamrah pada hari 11, 12, 13 Nabi berjalan kaki. Itu cerita dia. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk bab majaa kaifa tarmil jima. Lepas ni dia nak cerita bagaimana melontar jamrah. Macam mana cara dia. Wallahu a'lam. Tentang melontar pada hari 13 kan. Tabung haji suruh kita melontar lepas subuh. Alasan dia ialah darurah. Dia kata keadaan darurah. Kalau nak melontar lepas Zuhur, kalau lepas tu nak bawa balik jemaah haji 25,000 orang, jadi masalah. Atas alasan darurat tu, jadi mereka buat satu keputusan kata boleh melontar lepas subuh. Dan itu alasan dia. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahu nak komen macam mana. Cuma ceritanya dalam berdasarkan nas yang terang, dia kata melontar hari 11, hari 12, hari 13 selepas daripada gelincir matahari, lepas Zuhur. Jadi alasan yang kata boleh melontar lepas subuh itu alasan darurat. Kita tak tahu sejauh mana situasi itu boleh diklasifikasi sebagai darurat. Dan cumanya saya kira macam ni lah. Kita susahlah kempen semua orang jadi masalah. Kita kira kita nak bagi puas hati, kita tunggu lepas Zuhur lontar. Kalau bah tinggal kita balik jalan kaki pun tak apa. 40 minit je jalan. Kalau tak mau berjalan kaki pun kita sewa banyak. Dia duk kata haram tu bukan haram naik bas. Itu haram nak pergi ke Masjidil Haram. Kan? Yang tu pun masalah kan. Haram. Dia kata mana satu bah yang halal boleh naik? Semua haram. Haram tu nak pergi Masjidil Haram. Kan? Naik. Jadi cerita lagu ni tuan-tuan. Buat haji ni, kita balik kepada kuliah haji kita mula-mula dulu kan. Mula-mula dulu kita dah sebut dah. Tuhan sebut dalam Quran. Dia kata wa atimmul hajjah wal umrata lillah. Tuhan guna perkataan wa atimmu. Wa atimmu maksudnya dan sempurnakanlah. Jadi buat haji ni nak bagi sempurna. Tak mau lepas dah pergi balik mai kan. Hari tu kita ikut lah, lepas subuh kita melontar. Balik-balik mai baca-baca kitab kata lagu ni, dia jadi guna. Dia jadi, benda tu tak merosakkan haji. Dia tak merosakkan haji. Sebab melontar ni dia wajib haji. Dia bukan rukun. Dia tak merosakkan haji. Tapi kita dia jadi berketui dalam perut, dia jadi bersergai, dia jadi tak syong. Nak bagi berasa lega, tunggu. Cari seorang daripada rombongan kita di Mekah ni, cari seorang hak nampak pandai sikit, hak cerdik sikit, hak reti sikit, hak ada pengalaman besapi dah. Kita pakat dengan dia, kita tunggu tak kata. Kalau bas nak tolak jalan ke 9 ke 10, bagi dia pergi dulu.
Kita tunggu sat. Masuk je waktu lohar, lepas 7 biji. Lepas tu kalau nak berjalan pun berjalan 40 minit. Berjalan relax ni 40 minit. Daripada ujung Jamratul Aqabah tu nak pergi ke Masjidil Haram tu, dia kawasan berbumbung, tak panas tak apa. Kawasan berbumbung, jalan ikut bumbung tu tak susah. Jalan ikut bumbung tu je, ikut dia sampai tepi Masjidil Haram. Dia sampai dekat dengan apa, tempat maulid Nabi tu, tempat rumah kelahiran Nabi lah, jadi tersembah. Kita nanti sampaikan tu. Sampai kan tu nampak bazar tu, kita pandai lah pasal bazar tu tempat tu hari-hari. Kan? Dia sampai ujung jalan tu, bazar dok dalam tu. Tengok bazar, nampak dah Masjidil Haram. 40 minit saja. Jadi balik pun lega. Macam tu. Kan? Ataupun kalau berasa tak larat nak jalan, kereta banyak. Dia duduk main ni tak berhenti. Bas cara bas, van cara van, macam-macam kenderaan duk ada. Haram 10 riyal. 15 dia kata 15 riyal. Naik bagi kat dia 15 riyal, balik lega. Jadi gitu. Kan? Jadi macam tabung haji pun dia ada alasan. Alasan dia apa? Alasan dia darurat. Tak katalah tuan-tuan, kita nak kelola 2,000 orang pun teruk. Ni nak kelola 25,000 orang. Memang masalah. Jadi atas diri masing-masing lah. Atas diri masing-masing, kalau dia rasa dia nak bagi selesa, balik tak mau nak susah hati, dia tunggu sah. Macam tu aja. Kan? Allah Ta'ala. Tawaf dulu sebelum melontak Jamratul Aqabah. Adakah kita dikira tahallul awal walaupun belum melontak? Tak. Tahallul awal ni buat 2 daripada 3 benda. Baru tahallul awal. 3 benda tu ialah melontak di Jamratul Aqabah, bercukur, tawaf rukun. Kita buat mana-mana 2, kita tahallul awal. Kalau dia ni cuma tawaf saja, dia tak bercukur dan dia tak melontak, dia tak tahallul awal lagi. Jadi cerita dia apa? Buat 2 daripada 3 ni. Buat mana-mana 2 daripada 3, dia dianggap orang yang tahallul awal. Boleh balik pergi ke hotel, salinlah kain-kain ihram semua, pakai selong panjang apa semua, senang. Yang orang duk nak melontak Jamratul Aqabah dulu, lepas tu bercukur, lepas tu tahallul awal tu pasal apa? Pasal nak tawaf rukun tu dalam keadaan nak pakai baju semua elok. Itu tujuan dia. Kalau kita mai daripada Arafah, mai Muzdalifah, lepas tengah malam kita terus mai ke Mekah. Kita mai ke Mekah tu kita masih dalam ihram. Kita nak tawaf tu dalam keadaan 2 helai kain. Ini nak jadi masalah kita. Sebab tawaf dalam keadaan duk pakai ihram ni banyak masalah. Dengan bau terbuka, dengan apa semua, tak lagi masalah ayak semayang, masalah apa, kita jadi banyak was-was. Jadi daripada Arafah kita mai Muzdalifah, lepas tengah malam kita mai ke Mina. Bila sampai di Mina, tunggu sampai pagi esok, kita melontak di Jamratul Aqabah. Lepas melontak Jamratul Aqabah, kita bercukur. Lepas bercukur, balik ke kemah, boleh pakai t-shirt, pakai baju tangan panjang, boleh pakai selong panjang. Kita turun pergi ke Mekah, kita tawaf rukun. Kita tawaf rukun dalam keadaan kita dah pakai elok. Boleh pakai stukin, boleh pakai apa. Jadi kalau masa duk tawaf, orang pijak kaki, orang perempuan main pijak kaki pun kita tak ada nak ingat apa lah. Kita rasa selesa dengan haji yang kita buat. Tuan-tuan, ibadat ni kita tak mau. Bila kita buat, kita duk rasa ralat ni, kita tak mau. Bukan kata buat ibadat haji. Mandi wajib pun sudahlah. Mandi wajib pun sudahlah. Kita dah duk mandi wajib ni sekian lama dah. Kata pipi mengaji, bab mandi wajib, dengar-dengar dia dengar pelik. Allah, sudahlah kata. Kita baru baca bab mandi wajib di Masjid Padang Temusu, Sungai Petani. Dia sentuh satu benda yang orang selalu buat silap. Kan, bila kita berjanabah kerana bersama dengan isteri, bila kita masuk pancong, kita nak mandi wajib, kita pergi buang air apa semua dulu, lepas tu kita start dengan basuh kemaluan kita depan belakang. Masalahnya ialah masa kita duk basuh kemaluan tu, kita tak niat mandi wajib lagi. Kita duk ingat nak istinja aja, nak basuh kencing aja. Kita tak niat mandi wajib lagi masa tu. Basuh apa semua siap, dah lepas siap basuh,
kita nak pergi baru kita nak pergi mandi wajib. Bila kita nak mandi wajib, kita nak mulakan dengan ambil ayat semayang. Kita buka ayat, ambil ayat semayang. Bila kita dah ambil ayat semayang, selesai kita nak mandi wajib. Kita nak mandi wajib, kita tak basuh dah kawasan kemaluan tadi ni. Kita tak basuh dah. Pasal apa? Pasal kita duk ingat kita basuh dah tadi. Sedangkan kita basuh tadi, tak niat lagi. Jadi ayat yang kena di kawasan tu sebelum niat, tak dikira sebagai ayat mandi wajib. Jadi kita mandi, kawasan tu tak kena ayat. Kita duk ingat kena dah. Betul lah ayat kena, tapi ayat tu kena sebelum niat mandi wajib. Maka akhirnya kita ingat kita dah siap mandi wajib, sedangkan kawasan tu tak sampai ayat. Mandi wajib tidak sah. Imam Asy-Syafi'i yang petik benda ni bawa main dalam kitab dia, nak ingatkan kita ni jangan buat silap tang ni, dia kata. Kerana silap ni mandi wajib jadi tak sah. Jadi cerita dia macam mana? Dia kata cerita mandi wajib ni, cerita dia kata kita bila nak mula mandi wajib tu, kita pergi buang air ke apa ke, masa kita duk basuh kemaluan tu, masa tu niat dah kata mandi wajib. Jadi air haduk kena tu, air tu adalah air mandi wajib. Habis basuh semua, setelah lepas selesai, keluar ambil air semayang tu pun masih dalam keadaan mandi wajib. Lepas tu terus mandi. Jadi satu badan kita, ujung rambut, ujung kaki dah cover dah dengan air mandi wajib. Bila dia sebut macam tu, ramai orang bila tengok-tengok, oh dia kata selalu aku duk buat begitu. Dia main ralat. Dia main ralat. Nampak? Sikit punya pasal, akibat dia besar. Dan bayangkan kalau mandi wajib tak sah, oh banyak benda dia nak merawit lah. Banyak benda lah nak merawit. Nupi Mekah tahu mesti dalam keadaan suci. Jadi ada besar. Dia nak merawit banyak benda. Kerana sikit benda, dia membawa akibat yang besar. Kecuali lah kalau kita daripada dulu kita memang dah buat lagu tu kan. Kita nak mandi wajib ni, kita masuk tu, masa basuh kemaluan depan belakang tu, masa tu kita dah niat mandi wajib. Ataupun kita tak niat lagi, kita basuh kemaluan tak niat lagi dan sebagainya, saat lagi bila mandi, saat lagi sekali kita basuh, okey lah. Tapi masalahnya dia nak basuh macam mana? Pasal dia dah start ambil ayat semayang tadi. Bila dah ada ayat semayang, dia tak pegang dah benda ni. Kalau pegang, dia jadi baca ayat semayang. Dia tak pegang. Bila tak pegang, ayat tak kena kawasan tu. Imam Asy-Syafi'i, dia highlight benda ni. Dia kata jaga baik-baik. Dia kata benda ni, dia kata wahai saudara-saudaraku, kata Imam Syafi'i, berhati-hati dengan benda ni. Kerana dia boleh merosakkan ibadat kamu. Nah, jaga-jaga tuan-tuan. Mengajilah, kena mengaji. Siapa pun kalau tak mengaji tak jumpa. Kan? Siapa pun kalau tak mengaji tak jumpa. Mengaji, insya-Allah jumpa benda-benda ni, pelan-pelan kita perbetul.